هو الحي القيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف. Kat mana kita berhenti hari itu? Ada pun 12 dari bawah. Adapun makna Qala al-musannif rahimahullah, muka surah 4 baris 12 dari bawah. Adapun makna bismillahirrahmanirrahim telah dinyatakan dia oleh musannif dengan katanya. Baik. Jadi makna bismillahirrahmanirrahim telah diterangkan makna dia oleh al-musannif, pengarang kitab Sulamul Mubtadi kita. Baik. Apa kata Tuan Syekh Daud Al-Fatani? Ni musannif, maksud dia Tuan Syekh Daud kita. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihi akan hambanya yang mukminin. Itulah diterjemahkan dengan makna lagu tu. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani, pemurah dan mengasihani akan hambanya Allah yang mukminin, yang beriman. Lagu itulah terjemahan reti maksud makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mudah je, tak apalah tu. Dan makna wabihi nasta'in. Lepas bismillah tu kan ada hak di atas baru ni, wabihi nasta'in, kan? Apa reti dia perkataan ni? Ramai orang guna perkataan wabihi nasta'in, kan? Tapi kena kata bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. Tu hak pendek, ada hak panjang dia. Wabihi nasta'in wabihil hawl wal quwwah Rabbi sahil wala tu'assir. Macam muqaddimah Hizib Bahar tu. Gitulah, kan? Baik. Tak apalah, mudah-mudah hak pendeknya kita katalah wabihi nasta'in. Baik, makna dia telah dinyatakan dia, makna wabihi nasta'in ini oleh musannif juga dalam kitab sulam dia dengan katanya, kata musannif, dan dengan dia, yakni dengan Allah, dan dengan dia memberi ifadah hasar
kan, memberi ifadah tertentu tersimpan hanya dengan Allah sahaja, tak ada selain daripada Allah. Itu kalau kita dengan baik, dan dengan Allah sahaja kami minta tolong memulai risalah ini. Minta tolong apa? Minta tolong kepada Allah. Kami hanya duk minta pertolongan kepada Allah sahaja. Dalam bab apa? Dalam masalah apa? Dalam masalah nak memulai akan risalah ini, kan? Jadi bismillah tu pun kita qaidkan dengan memulai risalah ini. Wabihi nasta'in tu pun muta'allaq ba kepada wabihi nasta'in tu pun bertakluk pada perkataan memulai risalah ini, kan? Orang panggil apa? Orang panggil takluk fi'il khas di akhir nama dia. Dia kalau kata kita mengaji ilmu nahwu ni, huruf ba ni, huruf ja ni, dia ada tempat muta'allaq dia, tempat bertakluk dia, kan? Cara kita nak takdir muta'allaq bagi ba pada bismillah ni, boleh di awal sebelum bismillah, boleh di akhir selepas bismillah, kan? Tapi lebih afdal kita buat ta'alluq fi'il khas di akhir bismillah. Jadi fi'il khas tu kita nak buat apa? Apa perbuatan yang kita nak buat? Jadi al-musannif, apa perbuatan yang dia nak buat? Perbuatan yang dia nak buat ialah mengarang kitab. Jadi dikhususkan sebut mengarang kitab. Jadi nak memulai mengarang ni satu benda yang dituntut kita mulakan dengan bismillah. Itu yang mula dengan bismillah, itu memulai tu. Kan? Jadi dia ada macam-macam lah muta'allaq sampai berapa belah. Ada muta'allaq fi'il am di akhir, ada muta'allaq isim khas, ada muta'allaq isim am yang di awal, di akhir, macam-macam lah takdir dia tu, kan? Tapi yang paling lebih hak musannif kata ni lah, sebab dia nak mengarang kitab, dia kata mengarang kitab, dia memulai mengarang kitab tu dengan dimulaikan dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga wabihi nasta'in. Gitulah cerita dia. Baik. Lepas tu kata lagi al-musannif, yakni kami minta kuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas memulai karangan ini dan menyempurnakan dia tu karangan ini. Jadi huraian maksud dan dengan dia kami minta tolong kepada Allah. Maksud dia begini, yakni kami ni maksudnya al-musannif. Kami ni Tuan Syekh Daud Al-Fatani saat ni tu. Itu maksud dia dengan kami ni. Minta kuasaan, kemampuan. Ada kekuatan, pohonkan kekuatan, pohonkan kemampuan, kan? Bagi ada kebolehan. Minta tu daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pohonkan daripada Allah, kurniakan kemampuan, kebolehan, kekuatan. Itulah maksudnya kekuasaan. Kemampuan, kekuatan, minta tolong kepada Allah untuk nak buat apa? Atas nak memulai karangan ini, nak start mula mengarang kitab Sulamil Mubtadi. Karangan ini tu maksudnya kitab sulam dalam mata tepi ni. Kitab kita kan sebelah tepi ada tulisan tu, tepi ni, ni lah Sulamul Mubtadi. Lepas tu dalam tu syarah dia.
Nah, syarah kepada kitab Sulamul Muqtadi. Ingatlah tu. Nah, baik. Dan minta tolong pertama atas berilah kemampuan untuk mengarang mulai start mengarang kitab risalah ini dan menyempurnakan dia tu karangan ini. Dan juga kami minta tolong kepada Allah, berilah kekuatan kan dapat mengarang kitab ni sampai habis. Tu maksud dia, menyempurnakan dia. Nah, mengarang sampai habis. Nah, dan doa al-musannifnya dimakbul Allah. Nah, dan Allah Ta'ala makbul lah doa al-musannif ni. Dalil doanya dimakbul ni, kitab ni dah terhasil dah. Kan, start dari awal kitab Sulam Tuan Syekh Daud kita, dia telah berjaya mengarang kitab ni sampai habis. Semua dengan kurniaan pertolongan daripada Allah. Nah, kita nak buat kebajikan ni, kalau tidak berserta dengan pertolongan Allah, jawabnya takkan boleh buat. Nah, takkan boleh mampu kita nak buat sesuatu kebajikan. Kan, ni contohnya mengarang kitab. Hati ikutlah apa kebajikan pun. Kan, nah, mesti berserta dengan pertolongan dari Allah. Ada pertolongan tu maksudnya kan, Allah Ta'ala jadikan kita boleh bergerak-geri, nah, untuk mengerjakan taat tersebut. Tu kita dari Allah tu, dengan Allah tadi ni kan. Ada siapa boleh beri kepada kita kekuatan untuk boleh buat taat? Tak ada selain daripada Allah. Tak ada. Tak usah duk harap lah kan. Ke diri kita sendiri pun jangan duk harap. Duk kata kita ni sihat, kita ni bertenaga kan, hari-hari duk makan jus apple kan, vitamin C tu, vitamin macam-macam vitamin, kuatlah kononnya. Mayang tak juga. Kan, Tuhan tak izin, tak ada. Ni maksud kita mengaji ni. Nah, jangan duk pandang ke makhluk. Nah, ingat ke Tuhan. Ni semua kurniaan Allah. Izin Allah kepada aku, tolong aku ni boleh buat amal ibadat. Tu maksud dia. Baik. Jadi contoh amal ibadat sekarang ni mengarang kitab ni lah kan, satu daripada amal ibadat kan, ibadat yang wajib. Kalau karang kitab berkenaan dengan ilmu yang wajib. Baik, lepas tu kita pun lah ketulah nak buat apa. Mula-mula kita katalah Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. Gitu kan, dengan kau lah ya Allah kami minta pertolongan. Minta tolong nak buat apa ni kan, nak buatlah satu kerja tu kan, minta tolong dengan Tuhan kan, bagi redha Allah tu kan, bagi ada gerak-geri kan daripada Allah. Dengan maksud ada keredaan dia lagi, boleh pahala lagi kerana mau kerja buat kita tu ibadat kan. Baik, kita pun boleh baca wabihi nasta'in ni, tak ada masalah, hari-hari baca kan. Mula bismillah dulu nak naik motor, nak pergi mana, nak pergi masjid, lah kereta berlambak, susah hati, naik motor pun takut kan. Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in kan. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha mengasih tadi ni kan, lagi maha penyayang tadi ni kan. Dengannya lah kami minta tolong, tak tolonglah, izinlah nak pergi masjid kan, tolonglah sampai ke aku ke masjid, aku nak sembahyang jemaah, aku nak dengar orang baca kitab. Contoh kan, baca amalan kita. Tadi dok kata musannif je kata, kita tak kena katalah. Lagi nampak tahu orang tak, kita tak ada pun. Bukan, semua ni cara dia ajak kita kan, apa yang kita kena buat, apa kita kena kata. Lagu tu. Baik, minta Tuhan selamat apa semua kan, pelihara dari awal sampai habis, boleh buat kerja dengan selamat, dengan selesai kan. Ni tak nak sampai masjid kutu pilanggak kat belakang pula dah kan. Itu tak apalah, takdir Tuhan kan. Tapi
Minta tak kena lah. Kena tak upaya juga. Kan kena supaya tu juga. Baik. Ni kita bertafwid, yang kata menyerah kita diri kita kepada Allah ni. Ni orang yang menyerah diri kepada Allah. Lepas tu sambung lagi. Kemudian maka berkata musannif, alhamdulillahilladzi fataral alama biqudratihi wa abda'al hikama tu baris baca ulang 2-3 kali kan, anjok pula tu, tak ada lagi nak tulis, tak tahu nak kata, lambat sungguh. Kan? Jadi perkataan al-hikama ni dengan kasrah ha dan fathah kaf. Jadi perkataan al-hikam, cara kita baca dengan kasrahkan huruf ha. Mana ha kecil tu kita baca baris bawah hi. Itu maksud dia. Lepas tu huruf kafnya baca dengan fathah ka. Kan bunyinya ujung tak apalah, baca ma kami, tengoklah i'rab jadi apa. Kan maka bacaannya jadi maf'ul bih, kita kata wa abada'al hikama. Hikam tu lah. Depa duk mengaji kitab hikam tu. Ni perkataan dia. Sehari musonah akan cerita. Apa dia hikam ni mufrad, jamak dari isi mufradnya yang macam mana. Baik. Bihikmatihi wa iradatihi. Sambung sikit lagi kitab sulamnya. Bihikmatihi wa iradatihi. Baik, pasang reti dia. Artinya segala puji bagi Allah. Kita mengaji dah hari tu cerita segala puji-pujian yang 4 perkara tu semua hak milik Allah, dan selayaknya Allah lah yang menerima pujian. Nak puji ke Tuhan. Kalau kita puji sama-sama kita pun, ingatlah i'tiqad hati kita puji Allah. Akhirnya kembali pujian tersebut bukan kepada kita makhluk, tetapi kembali kepada Allah. Baik. Allah Tuhan, dialah Tuhan yang menjadikan alam. Alam ni masih Allah tu lah. Ada mengaji dalam usuluddin tu. Siapa yang menjadikan seluruh alam ini? Seluruh alam ni yang menjadikannya ialah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi, dan seluruh isi di antara langit dan bumi. Kan semuanya makhluk Allah, semuanya ialah ciptaan Allah. Semuanya dijadikan oleh Allah. Dan kita pun dah bahas dah alam tu macam-macam mana. Ingat balik takrif makna alam tu. Yang mana alam ni pula sifat dia yang amat indah. Nanti depan tu dia akan cerita maksud yang indah tu lagu mana. Kan indah ni kita faham, kalau kata indah segak, cantiknya, lawanya, kan bukan tu maksud indah. Tapi bahasa Melayu kita itulah reti dia. Kan indahnya alam ciptaan Allah. Kena dah bercakap tu. Kan pas suruh tafsir tengok maksud apa. Segak lawa cantik alam ni. Bukan tu makna indah. Nantilah kau cerita tu lambat habis pula sekali lagi. Baik. Menjadikan tadi Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan kita seluruh alam ni dengan kudratnya, kudrat Allah. Kita mengaji sifat kudrat Allah.
Nah, Allah zat yang wajibal wujud, yang bersifat dengan sifat qudrat, yang mengada, yang menjadikan, yang menciptakan. Itu mana indah, yang mencipta, mengadakan sesuatu dengan tanpa misal, tanpa rojokan, tanpa bandingan. Tu masuk indah. Sebenarnya tak apalah kita abang awal balik kan. Tu nantilah dengan kudrat Allah, dengan perkuasa Allah. Baik, ini huraian dia. Tu matan, itu kitab sulam nombor tadi. Hak di luar daripada kurungan tu syarah. Nah, kifayatul mubtadi adalah makna pujian itu. Apa dia arti pujian? Duk puji siapa lah ni? Kita memuji akan Tuhan kita. Kita memuji Allah Ta'ala. Baik, adalah makna pujian itu ialah menyebutkan keelokan perangai seseorang. Asal lah ni lurah. Tuhan tak ada perangai. Kalau kata perangai tu macam kita manusia sungguh ada perangai baik, perangai tak baik kan. Tuhan ada perangai tak? Tuhan tu bersifat. Perangai kalau kena guna dengan Tuhan kita panggil sifat. Kita memuji Allah Ta'ala, kita menyebutkan keelokan sifat seseorang kan. Macam kita lah seorang ni, kita kata satu orang ni dia rajin lah buat kerja, kita memuji dia. Hang ni ringan tulang sungguh, rajin buat kerja sungguh. Kita puji, menyebut keelokan yang ada pada dia. Itu maksud memuji. Mencela makna lain. Memuji lawan dia tu. Memuji dengan mencela tu berlawanan tu. Memuji ni kita cerita, kita sebutkan perangai dia yang elok. Itulah keelokan perangai. Mana kita sebut dia kan, akan perangai dia yang bagus lah. Kawan ni suka sungguh bersedekah kan. Perangai dia tu pemurah, perangai dia tu suka tolong orang. Bagus sungguh, elok sungguh perangai ni kan. Kita pun kata lah kat dia, hang ni kan suka sungguh tolong orang, baguslah hang ni kan. Tak boleh tengok orang susah. Ada orang susah lagi sampai beras sekampit kan, sampai tak lagi gula bang sekilo rumah kawan tu kan. Tu contoh nak cerita keelokan perangai hak elok. Bukan perangai huduh dah. Perangai huduh lain, perangai elok dah. Tu maksud memuji. Dan perbuatan yang elok atau pada keelokan. Dan kita sebutkan akan perbuatan yang elok, perbuatannya tu seorang yang elok. Perbuatan baik, perbuatan bagus dia buat tu. Bersedekah, tolong orang tadi tu, elok ke tak perangai tu? Eloknya. Apa kita pun cerita, tak kira cerita ke orang tu ke, cerita ke orang lain ke, dia ni aku puji sungguh. Kita pun kan tak sembah sama-sama kita. Orang tu pun tanya, awak hang puji dia pasal apa? Dia ni bagus. Susah nak carilah orang suka tolong orang ni kan. Dia tak kira sungguh duit RM1 kan. Dia tak ada kedekut sungguh kan. Ada hari tu kawan tu kan tak ada duit nak beli beras, dia bagi duit hampir beli beras kan. Cerita lah keelokan dia, kebaikan dia. Itu namanya memuji. Itu maksud memuji. Kalau sama-sama kita ni baik. Kerana apa? Pasal apa yang kita duk sebut, duk habaq, duk cerita perangai elok dia, perbuatan elok yang ada dia buat. Kisahnya pasal apa? Kerana membesarkan dia. Membesar ni kita kata memuliakan dia. Kerana memuliakan dia, dia tu seorang tadi. Yang kita nak cerita habaq perangai kawan ni bagus, suka tolong orang, suka kan. Dengar rumah depa banjir ke mana, Pahang mana baru ni Terengganu,
himpun pakak-pakak duit, himpun duit, himpun kain baju apa semua pi hantar. Kita tengok saja ya. Kan? Kita tengok saja, tumpang duk mulut, kesian je lah. Kan? Habuan tak ada lagi nak tolong orang. Kan? Tak tahu pasal apa kita lagu tu. Kan? Pasal kedekut ke, duit tak ada ke, tak tahulah kita ni. Kan? Kan? Depa tu dengan hak cacat pun pi tolong, pi naik kereta, pi bawa makanan, beras lah apa. Macam-macam lah kalau kata nak tolong orang ni. Macam-macam lah. Tak kira lah dekat, hak jauh serupa je kan. Baik, tapi kita tengok hak jauh tu perlu. Perlu tolong. Tak ada masalah. Kan? Bawa lah apa kain-kain gaham. Hak taruhlah almari tak pakai berbelas tahun tu. Kan? Himpun satu almari penuh. Kan? Pakai dak pun. Pakai dak pun. Pergi bawa lambek. Kan? Siapa-siapa nak pergi, wakil ke dah pergi hantar. Pergi bagi lah. Tolong bagi lah. Kain pelikat ke, kain batik ke, baju kurung ke, t-shirt ke, kain tudung ke, kepiah ke. Kan? Jangan duk bagi hantar spender buruk sudah lah. Hak tu bagi hak baru lah. Kan? Tergamuk nak bagi hak bekas pakai dah. Ada. Dulu ni ada. Kan? Hak koyak-koyak lah tu. Apa? Kan? Telajak sangat. Kan? Okey. Baik. Lepas tu kata musannif lagi, kerana kita nak besarkan dia, nak muliakan dia. Kan bahasa kita belah utara kita panggil apa? Besar hati. Kan dia tu besar hati lah, main rumah kita. Kan dia tak berkira dengan kita. Kan dia ra'i kita, besar hati menyambut kita. Mai jamu pula kita makan. Kan tu memuliakanlah maksud dia. Senang abang lagu tu reti dia. Takut tak faham pula maksud membesar ni lagu mana. Kerana ada kebajikannya seorang atas yang memuji atau lainnya lain yang memuji. Jadi kerana ni elat lagi pada kata sebutkan keelokan tadi. Kan yang kita duk puji satu orang ni, bahasanya senang sikit. Pasal apa? Kerana ada kebajikan. Maknanya seorang yang kita puji tadi, dia ada berbuat baik. Dia ada berbuat baik. Dia ada melakukan satu kebaikan. Ikutlah satu ke dua ke tiga kebaikan ke, ikutlah. Dia ada buat kebaikan. Buat kebaikan tu kepada siapa? Atas orang yang memuji. Atau mungkin dia ada buat baik dekat kita susah, hari tu terdesak lah. Kan sahabat kita pun ceritalah, susu habis dah, anak dah riau. Kan nak beli susu kerja pun tak tentu halal lah ni. Kan tak apalah. Kan kawan tu pun hulur RM50. Dia buat baik dengan kita tu. Kan kita berpuji dia, alhamdulillah, syukur aku kepada Allah. Kan hang ni bagus sungguh. Kan tak kira sungguh duit ringgit. Dia tolong kita, maka kita puji dia. Ataupun lainnya, lain daripada yang memuji. Ataupun kita puji satu orang ni pasal dia berbuat baik kepada orang lain. Dia tak ada buat apa-apa kebaikan kepada kita pun, bagi duit apa pun tak, tapi dia tolong orang lain. Kita pun puji dia. Bagus sungguh dia, tak kira sungguh. Tak berkira sungguh. Suka sungguh tolong orang. Itu juga dipanggil memuji. Perkataan ringkasnya memuji. Perhuraian makna memuji, ni dia panjang pendek dia. Kan? Lain kali kalau orang tanya, memuji ni mana apa? Puji-pujian ni mana apa? Cerita. Kan kalau sama-sama kita. Kan kepada Allah kita memuji Allah. Banyak dah kebaikan Allah kepada kita. Banyak, amat banyak. Kan ke manusia yang tak seberapa buat kebaikan pun kita puji. Ke Tuhan yang sentiasa berbuat ihsan kepada kita, berbuat baik kepada kita. Supaya saat ni lah kan kita mengaji tajuk mata. Boleh tengok ni. Sehari-sehari duk tengok macam-macam kita melihat ni. Kan nikmat Tuhan kita pakai, kita guna. Pujilah Tuhan punya nikmat ni. Alhamdulillah.
kan. Ya, lepas tu mata tu kita pergunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, kan. Mata tu pula hari tu boleh guna untuk buat berjalan sampai ke masjid contohnya, kan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izin aku boleh buat ibadat, kan. Kurnia nikmat mata, boleh tengok, boleh lihat jalan aku nak pergi ke masjid misalnya. Atau kita memuji Allah, Allah berbuat baik nak kepada kita. Oh, tak usah bilang lah. Wa in ta'udu la tuhsuha. Nak kira segala nikmat Tuhan bagi dekat kita macam-macam ni, la tuhsuha, kamu takkan mampu nak mengira satu persatunya. Terlampau banyak. Ni kita hamba dengan Tuhan. Nah, baik. Seperti disebut, baiklah contoh. Takut tak faham mak musannif kata, tak apa, musannif bagi misal, bagi contoh. Contohnya seperti disebutkan seorang dengan bersifat dengan murah atau berani atau lainnya lain yang tersebut, kan. Misalnya kawan ni murah hati, nah, tidak bakhil, tidak kedekut, nah, tak ada sifat sayang, nah, suka sungguh tolong, kan. Kalau ada orang duk cerita satu masalah, katalah masalah duit, kan, dia tak boleh dengar, kan. Dia akan turut simpati, kesian sungguh. Dan kalau kata kawan tu perlu duit, dia buat keluar duit sedekah, ikutlah qadar kita mampu, kan. Kalau lebih, bagi lebih, kan. Orang tu mohong ke, betul ke, hak tu dia dengan Tuhan lah, kan. Betul tak betul, wallahu a'lam, kan. Kanser ni ada peringkat berapa? Sampai last kali peringkat kanser ni ada berapa stage dia? 4 ada lebih dari 4, 5 ke 6 ke ada? Tak ada, kan. Dia sekarang 4 ya. Ada sepasang itu suami isteri pergi di rumah, cerita dia kena kanser stage 5 ke 6 dia abang 6 kita pun betul tak tahu, tak ada fikir betul tak betul, tak tahu nak kata, kan. Minta lah nak pergi beli ubat pakar spesialis mana pun tak tahu, kan. Duit tak ada tak apalah, itu dia dengan Tuhan lah, kan. Ada yang mohong boleh kat dia, kan. Dia betul pun boleh kat dia juga. Hak kita, habuan kita, mudah-mudahan pahala sedekah tu boleh. Tak saya kira orang nak bohong kita, orang nak menipu ni macam-macam. Boleh jadi dia tipu, boleh jadi tidak. Dan kita pun tak kena tanya, hang ni betul ke? Tak kena tanya lagu tu, kan. Padahal kita tengok ikut luaran dia, kan, nampak dhaif sangat tu, kan. Tak apalah, niat hati ikhlas elok-elok, betulkan niat nak tolong orang, kan. Walaupun kita tertipu ke, tak apalah, kan. Nak buat ke mana, kan. Kita jadi bangsa tak suka sangka buruk kat orang ni, kan. Sangka buruk pun payah juga. Betul ke tak hang ni? Lah kali tak lah. Kan. Padahal kau tu betul sungguh, berhajat sungguh. Susah juga kalau kita kata lagu tu hati kita ni. Baik. Misalnya satu orang tu dia pemurah, kita mau sebutlah kebaikan pemurah dia tu, kan. Bagian atau puji tu nama dia tu. Ataupun berani, dia ada sifat berani, kan. Contohnya kalau pergi ke medan perang, masuk perang, kan, berjihad ke apa ke, dia berani sungguh, dia barisan hadapan sekali, kita barisan belakang sekali, kan. Takutnya macam, kan. Orang berani yang boleh buat lagu tu, kan. Kalau orang kecup perut menekuk, mana nak boleh pergi ke depan lagu tu. Ataupun lain yang tersebut, ikutlah. Itu contoh misal menyebut keelokan seseorang. Maka kalau tersebut cerita kebaikan dia tadi ni, itulah yang dipanggil memuji. Nak bagi faham apa itu memuji, kan. Lepas tu apa-apa kata-kata baik yang kita cerita, yang kita sebut tu, bermaksud kita memuji orang yang kita sebut kelakuan baik dia tu lah. Lawan dia mencela ni kita sebut, kan, perangai tak elok dia tu. Kan. Dia adalah perangai tak elok, perangai jahat ke, perangai huduh ke, kita ada cerita tu. Itu namanya mencela, kan. Itu tak payah cela-cela lah, kan. Cela-cela ni susah, takut makan diri yang mencela tu pula,
takut balik atas kepala kita. Kan, kita mencela tu, dia bukan suruh mencela. Kan, tak ada, Nabi pun tak mencela orang kalau buat silap, buat salah. Kan, Nabi akan perbetui balik, baiki balik. Kan, hak tak betul itu Nabi akan berdakwah, baiki, perbetui balik hak mana tak betul itu. Kok nak hentam, tekan, kan, picik, tineh sampai rapat, tak ada. Kita ni kalau boleh tineh sampai mati kawan tu punya tineh. Kan, pada tu kawan tu buat salah sikit sangat ya, bukan besarna pun. Bangsa jenis kita suka mencela. Kalau buat komen dalam Facebook, tengok kan, Allah, kan, segan nak baca. Kita pun jangan buat perangai lagu tu lah. Kondem ni macam-macam, kondem macam-macam kata. Kan, memang buah penyakit hati sungguh. Kan, jangan. Kan, dosa mencela, menghina, jatuh orang, beraib, memalukan orang, berdosa. Kan? Baik. Dan dikehendaki dengan alam itu, apa pula makna alam? Kau tak tahu lagi alam ni apa erti alam. Makna alam ialah barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alam. Al-alamu ma siwallah, bahasa Arabnya. Kan, terjemahan dia, alam ni suatu barang yang selain daripada Allah, dia panggil alam. Dua aja yang ada ni, yang wujud ni, sama ada Tuhan atau bukan Tuhan. Dia panggil qadim tadi ni, ataupun muhdas, baru. Kan, selain daripada Tuhan, makhluk Allah lah. Allah lah Tuhan yang menjadi, yang mengadakan kita ni, seluruh alam ni. Tak kira lah alam tu hak langit, barang atas muka, matahari, bintang, apa, bulannya, di bawah ni ke bumi, segalalah, yang bernyawa, yang tidak bernyawa, yang ada roh, yang tidak ada roh, tak kira lah. Kan, semua ni makhluk Allah. Kan, semua ni yang menjadi, menciptakannya ialah Allah. Sujud sembah hanya kepada Allah sahaja. Dialah Tuhan yang mengada menjadikan kita. Kan, ni pergi cari Tuhan selain daripada Allah, padahal yang menjadikan dia tu ialah Allah. Pergi sujud ke patung-patung, pergi sujud ke berhala, pergi sujud ke matahari naik, pergi sujud ke hak selain daripada Allah. Kan, tak betul. Tu salah manusia ni. Kan, lepas tu, dan arti yang amat indah itu, ni hak tadi ni, mana tadi hak huraian dia, alam yang amat indah. Apa maksud arti yang amat indah? Segak ke? Ilawa sungguh, putihnya kulit dia, kan, mancungnya hidung dia, itukah dimasukkan dengan indah? Bukan. Ialah suatu yang tiada baginya, bagi suatu bandingan. Allah Ta'ala menjadikan seluruh alam ni dengan tak ada misal, tak ada contoh. Kan macam kita nak buat sesuatu, kan, tiru dulu. Tiru, ada contoh yang lain, kita tiru, pas kita buat sesuatu ni. Kan, itu tak panggil apa tu, apa tadinya, yang indah tu. Indah ni mana? Mencipta, bahasa mudah kita. Alam ni Allah menciptakan daripada tak ada kepada ada, dengan tanpa ada misal, tak ada bandingan, tak ada contoh. Ilmu Allah buat sesuatu ni terlebih dahulu ada contoh-contoh. Nak tiru waktu dulu ke, baru boleh buat hak ni. Nak tiru orang tu ke, muka dia tu ke, hidung dia tu ke, baru nak buat hidung kawan ni. Dah, tak ada lagu tu. Macam kita nak buat apa-apa, kita kena tiru sesuatu dulu. Nak buat rumah yang kedua, tengok rumah kawan tu, jiran sebelah dulu, bumbung dia macam mana. Kan, bumbung berapa, bumbung panjang ke, bumbung pendek ke, bumbung nasi lemak ke, bumbung apa ke. Kan, saya nak tiru waktu, nak boleh buat tiru dulu. Tuhan lagu tu ke? Tak. Tu baru Tuhan. Kan, kalau meniru bukan Tuhan, tu pindah hak Tuhan, pi ubah suai hak Tuhan. Ini makhluk ni. Kalau Tuhan, tak lagu tu. Itu masuk indah.
Lagi faham indah tadi segak lah lawa. Salah terjemah lagu tu lagi piabak kata kat orang. Maksud indah tu cantik, alam yang indah ni maksud cantik, rupawan ke apawan ke. Salah. Kau sudah pandai ikut otak gitu. Faham betul-betul satu-satu perkataan tu apa makna sebenar dia. Baik. Kita berhenti dekat situ. Lagi kalau baca pula tak nak session pula. Bawah tu. Berhenti tengah jalan tak syok. Baik, sampai stesen kita berhenti. Baik, dan mengeluarkan bagi hukum dengan hikmatnya dan iradatnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatik wa anshur alayna rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.